Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin. Wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi al-tahirati ummahati al-mu'minin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah Ta'ala pilih kita pada pagi ni. Kita dah dekat sangat dengan bulan Rabiul Awal, kan? Kita rasa syukur pada Allah SWT kerana Allah Ta'ala menjadikan kita dan mengurniakan kita rasa keterujaan nak berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, kan? Kita rasa segar dengan datangnya bulan Rabiul Awal, insya-Allah, dengan kerinduan kita dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita akan, mudah-mudahan kita akan bertambah lagi rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca lagi hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam kitab Riyadhus Salihin, insya-Allah. Jadi kita terus pergi kepada hadis kita pada hari ini, hadis yang ke-50 Hadis yang ke-50 daripada kitab Riyadhus Salihin, hadis yang ke-26 daripada kitab Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadin muttasilin anil Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qal wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubana. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Ini hadis ni cerita tentang kesabaran Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ceritanya macam mana? Mula sekali cerita ni ada seorang yang bernama Uyainah ibni Hisn. Uyainah ibn Hisn ini adalah seorang yang masuk Islam pada pembukaan kota Mekah dan seorang muallaf, seorang badui, kan, yang keras, dan dia ni senang ceritanya seorang yang seorang badui lah, kan. Kemudiannya dia pernah murtad juga, na'udzubillah, pada zaman Sayyidina Abu Bakar bila Rasulullah SAW wafat. Dia murtad. Kemudiannya dia masuk Islam balik bila Sayyidina Abu Bakar dapat tangkap dia, kan. Dia jadi tawanan, jadi dia masuk Islam balik pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi pada zaman Sayyidina Umar ni dia dalam keadaan Islam lah, kan. Jadi Uyainah ibn Hisn dia dia datang ke Madinah. Dia datang ke rumah anak saudara dia. Anak saudara dia namanya Al-Hurr
ibnu Qais. Hur ibnu Qais ni anak saudara dia. Jadi Hur ibnu Qais ni adalah seorang, disebutkan dekat sini, Al-Hur bin Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar. Hur bin Qais adalah antara beberapa orang yang rapat dengan Sayyidina Umar. Yang Sayyidina Umar rapatkan, yudni. Jadi dia dekat dengan Sayyidina Umar. Orang kanan lah sebenarnya ceritanya. Orang kanan kepada Sayyidina Umar. Al-Hur bin Qais. Lalu Uyainah pun kata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda hadzal amir. Engkau ni kan orang yang rapat dengan Sayyidina Umar ni, kan? Amirul Mukminin kan, Sayyidina Umar. Jadi fastadzin li alaihi, mintalah izin daripadanya untuk aku dapat jumpa dengan beliau, dapat jumpa dengan Amirul Mukminin. Fastadzana, maka Uyainah pun minta izin, lalu Sayyidina Umar pun mengizinkan. Fa'adzina lahu Umar, Sayyidina Umar pun izinkan. Apa yang berlaku selepas daripada itu? Apabila dia masuk, jangan saya besarkan sikit kau ni. Okey. Falamma dakhal, apabila dia masuk, qal, dia pun kata, hi ibn al-Khattab. Perkataan hi dekat sini ni maksudnya adalah macam perkataan ancaman. Kalau kita dalam bahasa Melayu pun kita ada guna perkataan hey. Hey. Dia lebih kepada macam bukannya panggilan. Kalau kita panggil orang kita kata hai. Dalam bahasa Melayu lah. Hai kan. Tapi hey ni kalau dalam bahasa Melayu pun kita kata hey tu dia lebih kepada macam weh jangan hey. Kan? Hey tu dia lebih kepada, kalau dalam bahasa Arab dia panggil tahdid. Dia memang nak memberikan ancaman kepada seseorang. Itu hi. Okey. Dalam satu riwayat lagi ada ha dekat belakang dia, ejaan dia tu ha ya ha. Macam tu. Seterusnya jadi dia kata apa? Hey Ibn al-Khattab. Dipanggil Amirul Mukminin macam tu je. Fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil 'adl. Demi Allah, kau tak bagi pun kepada kami pemberian yang banyak dan kau tidak berhukum pada kami, memerintah kami dengan adil. Selama benda je dia ni. Dia masuk jumpa khalifah, terus marah macam tu. Kan? Sebenarnya apa tujuan dia? Dia orang Badui kan. Orang Badui ni dia tak faham sangat. Dia orang punya cara dia. Dia orang ingat kan ada hadis Nabi SAW pun macam ni juga kan. Jumpa Nabi SAW dengan cara yang kasar kan. Dia orang Badui ni dia rasa bila dia kasar macam ni dia akan dapat sesuatu. Dia maknanya bagi dia orang tak ada istilah minta baik-baik. Kan? Kalau minta baik-baik ni memang tak dapat lah. Nak minta kena minta kasar baru dapat. Walaupun pada seorang pemerintah, walaupun pada Amirul Mukminin, memang cara dia orang macam tu. Jadi bila dia cakap macam tu, masalahnya bila dia cakap macam tu pada Sayyidina Umar pula tu, memang Sayyidina Umar marahlah. Faghadiba Umar. Sayyidina Umar pun marahlah, kan, radhiyallahu anhu. Sehinggalah Sayyidina Umar dah nak ambil tindakan lah kepada dia. Sayyidina Umar tak adalah, belumlah ambil tindakan, tapi dia rasa nak ambil tindakan. Hamma kan, dia ni kan macam itulah kalau kita kan, aku ambil tindakan kejap lagi kan. Jadi faqala lahul Hur, maka Hur tadi tu yang bawa bapa saudara dia datang tadi, dia kata ya Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala pernah bersabda kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Apa dia? Khudhil afwa, berilah kemaafan, kemudiannya wa'mur bil 'urfi, buatlah kebaikan dan perintahkanlah kebaikan, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah daripada orang yang jahil, buat bodohlah dengan orang yang jahil.
jangan hiraukan orang yang jahil. Wa'arid 'anil jahilin. Wa inna hadza minal jahilin. Dan pakcik aku ni di kalangan orang yang jahil. Okey, dia selama dia juga dia cakap macam tu. Dia kata, pakcik aku ni pun jangan pakai sangatlah kan dengan orang macam ni. Jadi lepas tu apa dia? Dikatakan wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Kan? Waktu dibacakan ayat tersebut sebenarnya Umar terus jadi tak marah. Kan? Terus jadi tenang. Terus jadi okey. Kan? Jadi wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Waqafan ni berdiri sungguh-sungguh di sisi kitab Allah. Maksudnya apa? Ini bahasa kinayah, bahasa metafora, dengan bermakna dia sangat-sangat mengikuti perintah ayat-ayat Al-Quran, ambil berat dengan perintah Al-Quran dan tidak melampaui daripada perintah Al-Quran. Tunduk sungguh-sungguh pada perintah Al-Quran. Macam bahasa Melayu lah, kalau kita kata dia ni tunduk sungguh pada Quran. Kita tak cakap tunduk sungguh tu tundukkan kepala kan. Dia ni tunduk sungguh pada Quran. Letak Quran kat depan tunduk. Bukan macam tu. Tapi tunduk ni maksudnya ikut betul-betul perintah. Kan? Ikut betul-betul perintah Al-Quran. Dalam bahasa Arab gunakan perkataan waqafan. Waqaf maksudnya sangat-sangat dia berdiri. Maknanya dia sangat-sangat menegakkan kitab Allah dan sangat-sangat tunduk pada kitab Allah. Apa pengajaran daripada hadis ni? Antara pengajaran daripada hadis ini adalah kedudukan orang yang ahli dalam Al-Quran. Kan? Mereka telah para ulama yang beramal dengan hukum hakamnya. Inilah dia, siapa dia? Yang kita namakan tadi, yang kita baca tadi namanya Al-Hur ibn Qais. Al-Hur ibn Qais ini adalah seorang sahabat yang di kalangan Al-Qurra. Disebutkan wa kana al-qurra'u, saya tertinggal tadi wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu. Dan orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran ini ataupun yang pandai Al-Quran ini adalah orang-orang yang menjadi teman-teman bagi majlis Sayyidina Umar. Maknanya orang yang rapat dengan Sayyidina Umar ni bukan orang pandai bercakap, kan? Tetapi orang yang alim. Yang duduk sekeliling Sayyidina Umar adalah para ulama. Wa musyawaratih, kan? Orang-orang yang Sayyidina Umar bawa bincang. Orang-orang yang Sayyidina Umar bawa bincang adalah para ulama. Tak kira muda ataupun tua, kan? Tak kisah siapa pun mereka, Sayyidina Umar akan ambil jadikan dia punya dia punya kabinet, dia punya kabinet dia. Kuhul kalau kita tengok, maksud kuhul adalah orang yang umurnya lebih 30 tahun tapi tak sampai 40 tahun, ataupun ada yang kata daripada umur 33 sampai 50 tahun. Ada yang kata tak sampai 40, ada yang kata tak sampai 50. Ini dipanggil kuhul. Inilah orang-orang yang menjadi teman-teman rapat kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Okey, itu pengajaran yang pertama lah. Betapa kita, bukan saja pemerintah, jangan kita nampak pemerintah sahaja, kan, dalam cerita ni. Yang kita nampak Sayyidina Umar itu sebagai pemimpin saja, tapi kita semualah, kan, biar kita ada teman-teman rapat dengan orang yang soleh, orang yang solehah, teman rapat dengan orang yang berilmu, untuk kita selalu kita dapatkan pandangan dan sebagainya. Ini sangat penting. Okey, kemudiannya pengajaran berikutnya daripada hadis ini adalah betapa sebenarnya seorang pemerintah dan pemimpin, tak kisahlah pemimpin apa pun, kalau pemimpin rumah tangga pun pemimpin jugalah, kan, mestilah memegang tanggungjawab mereka dengan sabar. Banyakkan bersabar, banyakkan ketenangan, jangan cepat marah, kan, sebab kalau kita marah memang kita tak dapat buat sesuatu tu dengan betul. Nanti adalah benda yang kita salah, kita punya cakap salah, kita punya tindakan salah, kita punya keputusan yang kita ambil itu salah, kan? Jadi jangan bertindak dengan marah. Yang dalam hadis ni, Sayyidina Umar bila marah saja terus, sahabat tadi Al-Hur tadi terus tegur,
kan. Ini hebat kan, hebat sebab dia duduk dengan para ulama, jadi para ulama tu boleh tegur. Tapi kalau kita seorang-seorang agak-agak macam mana kalau kita tengah marah kan. Kemudiannya ditegurnya itu pula dengan Quran, dengan Quran. Dan kita tengok Sayyidina Umar, dia tidak dengan ego, dia dengar saja ayat Quran, dia terus tunduk. Terus tunduk. Jadi hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Satu lagi pengajaran daripada hadis ni, betapa ayat Al-Quran memang memberi kesan kepada orang yang beriman. Dibacakan sahaja terus lembut hatinya. Kita orang tengah marah lah kan, kalau orang baca Quran, mau peduli apa aku, dia jadi macam itulah. Walaupun tak sebut dekat mulut, mungkin dekat hati jadi begitu kan. Kalau disebutkan ayat tadi tu kan, agak-agak berapa banyak di kalangan kita yang boleh terus tunduk, dengar saja satu ayat terus tunduk. Ya kan. Terus gitu, macam kisah siapa nama, Imam Ali Zainal Abidin, dan apabila pekerja dia tu, pelayan dia tu tumpahkan air tu kan, dia tumpahkan air, dia nak marah kan, dia nak minta ambil air semayang, tapi bekas air tu dengan berat tu bukan tumpah, jatuh atas kaki, Imam Ali Zainal Abidin. Of course lah sakit kan, nak marah. Bila nak marah saja, terus hamba tu dibacakan ayat wal kaziminal ghaiz kan, orang yang menahan kemarahan. Terus Imam Ali Zainal Abidin terus, aku tak marah dah kan. Boleh macam tu je kan, baru sebut dua perkataan je, wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan kemarahan. Terus okey, aku tak marah. Wal afina 'anin nas, dan orang yang memberi maaf kepada manusia lain. Terus dia kata, baik, aku maafkan kau kan. Kemudiannya wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Taala mencintai orang yang buat ihsan. Baca ayat tu sampai habis. Lepas tu apa dia? Imam Ali Zainal Abidin terus kata, maka aku merdekakan engkau. Aku merdekakan engkau. Dan sebab nak melakukan ihsan, betul-betul tunduk pada ayat Quran. Dan subhanallah, boleh hamba tadi tu bijaklah sebenarnya. Satu, yang keduanya, hamba tu dapat tuan yang hebat, baca ayat Quran saja dapat terus merdeka pula lagi. Dah lah buat salah kan, lepaskan bekas air itu dekat kaki tuan dia, boleh pula merdeka kan. Sebab apa? Tuan dia lebih tunduk kepada ayat Quran berbanding dengan ego sendiri. Okey, seterusnya hadis yang berikutnya, hadis yang ke-51, wabihi anhu qala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qal tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Wal atharatu al-infiradu bi syai'i amman lahu fihi haqqa. Okey. Apa dia? Ini hadis yang merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi SAW, sebab Nabi bagi tahu tentang apa yang gaib, apa yang akan berlaku kemudiannya. Apa dia yang dilaporkan, apa yang disebutkan? Nabi SAW mengatakan, nantinya selepas daripada aku akan berlakunya atharah, maknanya orang mementingkan diri sendiri. Al-atharah al-infiradu bi syai'i amman lahu fihi haq. Pentingkan diri sendirilah terjemah mudahnya. Dan akan berlakulah yang mana orang akan mementingkan diri sendiri, dan wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang korang akan benci, korang tak suka. Sebab apa Nabi SAW boleh sebut begini? Sebab memang pada zaman Nabi SAW, para sahabat memang sangat-sangat mengutamakan orang lain. Kita tahu sahabat betapa mereka mengutamakan orang lain, sama ada orang Muhajirin ataupun orang Ansar. Kita baca dalam sirah kan, banyak kali dah kita baca macam mana para sahabat sangat mengutamakan orang lain berbanding dengan kepentingan sendiri. Jadi bila disebutkan nanti orang akan pentingkan diri sendiri, oh nanti kan, satu zaman nanti akan ada orang pentingkan diri sendiri. Kita berapa ramai orang pentingkan diri sendiri kan, banding dengan nak melihat kepentingan orang lain. Dan macam-macam lah cara kita parking, cara kita bawa kereta ke, cara kita berjiran ke, cara kita bermuamalat seharian, banyak yang mengutamakan diri sendiri berbanding dengan orang lain. Okey, jadi para sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, fama ta'muruna?
wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan pada kami? Maknanya kalau kami jumpalah apa keadaan macam ni, apa yang kami boleh buat? Apa kata Nabi SAW? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, kalian serahkan, kalian berikanlah hak yang ada ke atas kalian, kewajipan-kewajipan kalian, kalian buatlah. Kemudiannya wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mintalah, doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan hak yang kalian miliki. Hadis ini kalau kita tengok tadi kita sebut dia mukjizat Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama hadis ini diletakkan dalam bab sabar kerana memang ceritanya cerita sabar, kan? Maknanya dalam satu waktu yang mana orang pentingkan diri sendiri sampai kita pun tak dapat apa yang patutnya kita dapat, maka banyakkan bersabar, kan? Banyakkan redha dan minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan ini juga sebenarnya hadis ini cerita tentang adanya nanti pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang mengutamakan dirinya sendiri, maka dia pun mengambil hak rakyatnya dan mengambil hak orang ramai. Jadi kita dalam keadaan kita ni sebagai rakyat yang lemah, maka Nabi SAW bagi tahu, engkau tunaikan jelah hak engkau, kemudiannya yang tunaikan apa yang tanggungjawab engkau, dan hak engkau pula kau mintalah pada Allah Taala. Maknanya kau kena sabarlah. Jangan nak terus apa istilah dia, buat revolusi, terus nak menggulingkan pemerintah tu ke dan sebagainya. Dalam hadis ni Nabi SAW suruh lebih banyak bersabar. Kan, tanggungjawab kau buat. Jangan sebab orang tak buat tanggungjawab dia, kau pun tak buat tanggungjawab kau. Kan, pemimpin zalim, kau pun nak jadi zalim juga. Bukan macam tu. Kan, pemimpin zalim, aku tetap kena buat tanggungjawab aku pada keluarga aku. Habis tu hak aku diambil, hak aku dirampas, hak aku diperas, kan, dan sebagainya. Macam mana? Jadi kalau dalam keadaan macam tu, mintalah pada Allah. Dan tas'alunallaha allazi lakum, mintalah pada Allah pada hak-hak yang patutnya kalian dapat. Jadi kat sini, hadis ni Imam Nawawi letakkan dalam bab sabar, menunjukkan bahawa salah satu daripada sabar adalah apabila walaupun benda tu hak kita, tetap kita minta pada Allah Ta'ala. Minta hanya pada Allah. Kemudiannya, hadis yang berikutnya. Yanhu qala wa an Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatun fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Wa Usaid bi dhammil hamzah wa Khudair bi ha'i muhmalah madmumah wa dhadin mu'jamah maftuhah, wallahu a'lam. Okey, Sayyidina Usaid ibn Khudair, seorang sahabat Nabi SAW yang hebat, sahabat yang bacaan Qurannya masya-Allah didengari di langit sebagainya. So, Sayyidina Usaid dia kata apa? Dia kata dia kata seorang lelaki daripada Ansar, orang Madinah, datang jumpa Nabi SAW lalu memberikan offer untuk dia dijadikan sebagai pegawai. Dia kata, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan tidak melantik saya menjadi pegawai seperti orang tu, seperti orang ni, kan? Kama sta'malta fulanan. Orang tu kau lantik jadi pegawai, orang ni lantik jadi pegawai. Aku kau tak lantik ke? Macam itulah, kan? Dia offer diri dia untuk kerjalah, kan? Jadi apa kata Nabi SAW? Innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Kata nanti ni satu zaman kalian akan berjumpa dengan orang yang sibuk tentang diri sendiri ataupun mengutamakan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah sehingga kamu bertemu dengan aku di haud, kan, di apa nama kita panggil telaga Nabi SAW di hari kiamat nanti, kan. Jadi kat sini kita boleh faham satu, bahawasanya mukjizat Nabi SAW, cerita tentang benda yang akan berlaku. Dan yang lebih afdal adalah kita tak minta-minta, kan, sesuatu jawatan, kecuali kalau memang kita layak dan tak ada orang lain yang sesuai ataupun yang nak juga jawatan tu. Kalau tak ada orang nak jawatan tu,
dan kita pula layak, maka kita boleh minta. Tapi kalau kita tak layak, maka jangan minta. Ataupun kalau ramai orang minta, kita tak payah minta. Macam itulah dalam bab jawatan ni. Kan? Kemudiannya satu lagi pengajaran daripada hadis ni adalah sabarlah ketika banyak keberosakan dalam masyarakat. Dan banyaknya nanti orang akan melantik orang yang tak layak. Dan banyak orang tak layak akan dilantik menjadi pemimpin. Dan hanya kerana pandai sembang, pandai raih undi dan sebagainya, maka dia jadi pemimpin. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW maksud kepada hadis ni. Okay, seterusnya, hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir insyaAllah untuk pagi ni. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ada sesetengah dalam Rasulullah SAW dalam sebahagian daripada harinya dalam peperangan, maknanya pada hari-hari peperangan itu Nabi SAW menunggu untuk membunuh mereka sampailah matahari condong, kan? Maksudnya dah sampai waktu zuhur. Bila waktu zuhur, maka Nabi SAW pun berkhutbah pada para sahabat, pejuang-pejuang agama Allah SWT. Wahai sekalian manusia, janganlah kalian berangan bercita-cita berharap untuk bertemu dengan musuh. Sebenarnya kita ni tak payah nak berharap jumpa dengan musuh. Jangan cari musuh, jangan cari pasal. Kemudiannya Nabi SAW kata, doalah kepada Allah supaya mendapat afiah. Was'alullahal afiyah. Minta pada Allah al-afiyah. Minta daripada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi bila dapat bertemu pula dengan musuh, bila memang Allah Ta'ala dah tentukan bahawasanya kita akan bertemu juga dengan musuh, maka bersabarlah, fasbiru wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah bahawasanya syurga di bawah lembayung pedang-pedang. Ini sebenarnya adalah perkataan memberikan semangat kepada para sahabat, kan, betapa mereka berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dapat masuk syurga. Seterusnya, Nabi SAW pun berdoa, Allahumma munzilal kitab, wa mujriyas sahab, wa hazimal ahzab. Dan ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan, yang menghancurkan tentera-tentera yang berkumpulan-kumpulan, ahzab, ihzimhum, hancurkanlah mereka, kalahkanlah mereka, musnahkanlah mereka, wansurna alaihim, dan berikanlah kemenangan kepada kami, tolonglah kami. Dan ini antara yang kita perhatikan, Nabi SAW memang bersedia untuk berjihad dan menyiapkan juga para sahabat untuk berjihad. Dan bila dah keluar, tetap Nabi SAW mengingatkan mereka untuk berdoa. Memang ingatkan mereka sungguh-sungguh untuk berdoa. Jadi dalam keadaan susah, kita memang disunatkan juga berdoa. Dalam keadaan senang pun kita berdoa, dalam keadaan susah pun kita berdoa. Ikut hadis ni, salah satu daripada waktu yang disunatkan berdoa adalah ketika kita ditimpa kesusahan, kepayahan. Ialah nak pergi perang kan, tak senang lagi, takkan senang pun. Nak bertemu dengan musuh dah, musuh kat depan mata. Dan juga Nabi SAW melarang untuk kita berangan-angan nak jumpa dengan musuh. Tak payahlah. Tak apa, nanti aku jumpa dia, siap dia kan. Habislah musuh Allah Ta'ala ni, aku penggal. Tak payah berharap. Dan antaranya juga hadis ini menunjukkan bahawasanya kita tak boleh bergantung harap hanya kepada kekuatan diri kita. Kita perlu bergantung harap pada Allah SWT. Was'alullahal afiyah. Dan minta pada Allah keafiatan. Kemudiannya fasbiru, bersabarlah. Dan ini semua adalah perkara yang penting. Jadi maknanya antara unsur-unsur yang ada pada jihad adalah seruan untuk sabar. Sebab kalau tidak, ada orang
dia rasa dengan kekuatan diri dia boleh menang. Kan? Aku ni hebat, cucu Mak Kilau. Kan cucu Mak Kilau dulu orang sebut cucu hang tuah. Okay. Aku ni cucu Mak Kilau kau tahu. Kan? Aku ni hebat. Takut kita bergantung kepada kekuatan diri kita instead of kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sabar akan membantu kita. Dan sebab Nabi SAW sebut faiza laqitumuhum fasbiru. Kita kalau ikutkan kalau kita akan cakap bila jumpa dengan musuh maka bunuhlah habis-habisan. Mungkin kita akan sebut gitu. Tapi Nabi tidak. Nabi SAW kata bila bertemu dengan musuh maka sabarlah. Sabar. Maksudnya tenang kan. Jangan kelang kabut nak bunuh sebab yalah kita kena utamakan sabar. Dengan ketenanganlah yang kita boleh menang. Dengan tenang kita menang, insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Sampai pukul 8.37 pun minta maaf kita terlajak sedikit pada hari ini, pada pagi ini. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang sabar dan mudah-mudahan kita nak bertemu dengan bulan Rabiul Awal minggu depan ni dalam keadaan kita makin mencintai dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapat kebaikan-kebaikan bulan Rabi' dan kita bertambah dengan banyaknya tambahnya cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sebenar-benar cinta. Jadi cukup setakat itu untuk pagi ini. Tak ada soalan kan? Alright. Okey. Jadi insya-Allah kita syukur pagi Khamis ni Allah Taala dah temukan kita dengan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat kita dengar dan dapat kita berselawat banyak pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli qadri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama an hasabil khair naqfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla shu'un wa akrim bi ridha minka al-'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulul manun aghfir wastur anta akram man satar. Wa sallallahu taghshal mustafa man al-haqi da'ana wa rafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram ash-shurafa wa 'ala as-sahbi al-sabihi al-ghurar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusalim fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Dengan tenang kita menang insya-Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadirannya semua juga. Mudah-mudahan kita mendapat doa-doa Ustaz semua dimakbulkan untuk bulan Rabi' kita insya-Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.